Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab kita Bahrul Madhi jilid yang ke-18, masalah yang ke-7. Makhluk dijadikan daripada air. Maka sepotong hadis di atas itu ialah diambil daripada firman Tuhan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan daripada air tiap-tiap sesuatu yang hidup. Baik. Apa makna minal ma' daripada air? Sebab ada kita dengar makhluk ada yang dijadikan dari api, ada yang dijadikan dari cahaya, ada yang dijadikan dari tanah. Adakah air di sini maknanya air mani? Adakah air di sini maknanya air hujan? Atau air apa? Baik, kita lihat huraian dia. Maka lafaz air di dalam Al-Quran ini adalah umum. Bila sebut dia adalah kulla syai'in hayy, setiap sesuatu yang hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan daripada air tiap-tiap sesuatu yang hidup. Yang pertama sekali, penyataan ini adalah penyataan secara umum. Sebab tu kadang-kadang kita ni perkataan kul, bukan maknanya bila sebut semua tu semua sekali. Macam kita lah, bahasa kita orang Melayu. Isteri kalau marah dekat suami, dia kata apa? Orang jantan semua tak boleh pakai. Adakah semua jantan tak boleh pakai? Nabi Muhammad pun lelaki juga, takkan tak boleh pakai. Tapi jenis kita ni akan guna perkataan kul, semua. Suami dia jawab pula, sama orang betina pun sama, semua tak boleh pakai. Semua juga. Jadi kita balas perkataan kul. Sebab tu berhati-hati. Nabi kata habbatus sauda itu ubat untuk segala penyakit. Segala penyakit kah? Semua penyakit kah? Kadang Nabi sebut illa, melainkan. Melainkan tua, melainkan mati. Disebut. Sebab kadang-kadang kita baca satu hadis, kita balun semua. Kullu bid'ah dalalah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Adakah semua benda bid'ah sesat? Kena tengok pada hadis lain pula, tengok pada huraian lain pula. Jadi bila balun semuanya bid'ah, jadi susah. Berhati-hatilah tuan-tuan nak gunakan perkataan semua benda itu bid'ah. Awal-awal disebut dalam ayat ni, benda itu adalah umum. Baik. Sebab itu dia ada perincian. Nak memperincikan itu datang daripada mana? Ulama-ulama memperincikan dia, menerangkan pada kita. Sebab ada orang kata, kita ni pakai Quran, kita pakai hadis. Dua kita pakai. Bila hang pakai dua saja, hang tak ada ijma', hang tak ada qiyas, penerangan daripada ulama, tu hang jadi keliru. Sedangkan kita ni nak tengok pada dia, tengoklah apa pendapat ulama, apa kata ulama yang kita sebut sebagai ijma' dan apa sebut kena qiyas. Bila kita faham macam tu senang. Bila dia kata aku pakai hadis, hadis kata semua. Ini payah ni. Kalau kita tolak ulama, kalau kita tak pakai kepada mufassirin, muhaddisin, maka jadilah hari ini tuan-tuan bergaduh tak habis-habis. Celek mata sampai tidur, gaduh tak habis-habis. Yang nu tak boleh, yang ni tak boleh, yang nu boleh, yang ni tak boleh. Pasal apa ni Nabi kata, ni Nabi kata ni. Memanglah Nabi kata, tapi tengoklah huraian dia.
Nabi bukan cakap pada satu perkara, Nabi cakap banyak benda. Ada benda yang lafaz umum, ada lafaz khusus dan sebagainya. Baik, yang pertama, benar ia atas air mani atau air yang turun daripada langit. Betul, datang daripada air mani. Habis itu Ustaz, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalaqahu min turab, dijadikan Nabi Adam tu daripada tanah. Itu yang saya kata tadi, kena belajar lah. Kalau Nabi Adam tu daripada air mani siapa? Sebab tu Allah nyatakan Nabi Adam tu daripada tanah. Hak kita ni pula, minal ma', daripada air. Air apa? Air mani. Air mani pun betul, air hujan pun betul. Oh, sudah. Takkan Ustaz daripada air hujan? Daripada air hujan tumbuhnya buah-buahan, pokok-pokok, barah, tanam, padi, gandum. Daripada benda itu dijadikan makanan, jadi zat, jadi makanan, jadi air mani, jadi orang juga. Dia bukan jadi tumbuh gitu. Adakah padi tumbuh gitu je? Air tak perlu. Buah tak perlukan pada air hujan, perlu juga, semua daripada air. Kemudian duduk dalam badan kita, Allah Ta'ala proseskan dalam badan kita tu jadi macam-macam. Ada yang jadi darah, ada jadi air kencing, ada jadi air peluh, ada jadi air mani, ada jadi air mazi. Macam-macam jenis. Asal daripada apa? Daripada air hujan. Mai turun atas tanah, menumbuhkan pokok tu pula hasil dia kita makan, buah-buah. Daripada buah tu jadi apa? Jadi macam-macam. Darah pun jadi air pun jadi. Baik. Dengan kerana itu telah ditafsirkan oleh mufassirin maknanya. Dan kami hidupkan dengan air yang turun daripada langit akan tiap-tiap sesuatu daripada binatang. Ada orang tanya Ustaz pernah tengok bubuk berah, simpan berah lama, berah tak ada, sekali jumpa dia beli 6 kampit tu, yang tak cukup. Dia kata daripada tak ada besok biar aku beli siap-siap. Duk 2 orang je, lelaki bini tu yang jadi berah tak ada, seorang balun 6. Pantang jumpa, hoi balik rumah, kena 6 bulan tak makan bubuk tu mai pada mana Ustaz? Dia mai pada berah. Ialah mai pada mana? Air pun tak ada, tanah pun tak ada. Mai terbit ke mana Ustaz? Oh, subhanallah. Inilah dia kekuasaan Tuhan. Daripada dalam tong berah, dalam plastik berah, mai jadi bubuk. Mai duk merayap pula duk dalam tu. Mai jadi kutu berah dan sebagainya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz kata mai pada air. Memanglah mai pada air. Berah tu mai pada apa? Kata ada air. Tak ada air, berah tu mampus gitu padi tu. Tak kena jaga padi, nak kena jaga air, nak kena sukat air dah elok baru jadi padi. Baik, dan masuk padanya tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok kayu kerana ia sebab bagi hidup sesuatu. Termasuklah dengan air ini dia boleh menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan pokok-pokok kayu kerana ia asbab bagi menumbuhkan sesuatu. Apa asbab dia? Asbabnya ada air. Sebab tu tuan-tuan, bila ada air hidup tempat tu. Ulang balik, ada air je hidup tempat tu. Mekah kering kontang. Mai Nabi Ibrahim, mai Siti Hajar, mai Nabi Ismail duduk di situ, Allah bagi air. Nama dia Zam-Zam. Pokok tak ada, apa pun tak ada. Mesti DIY lagi tak ada. Mai ada air di situ, segala makneka ada sekarang. Apa yang tak ada di Mekah? Buah manggis pun ada, musangking pun ada. Pasal apa? Pasal adanya air tu. Dia hidupkan apa? Dia hidupkan ekonomi. Dia hidupkan masyarakat. Dia hidupkan negeri, dia hidupkan bandar. Daripada bandar yang kering kontang, ada air, boleh hidup. Jadi sumber yang paling utama ialah air. Sebab itu tuan-tuan yang saya muliakan, air ini kena jaga. Kena jaga sumber air. Sungai, tasik, kolam. Sebab dia sumber kehidupan. Bukan boleh macam pak peti air dalam sungai tu. Agak-agak tak guna, nak buang tak tahu tak mana, boh sopa dalam tu.
Boh, sisa toksit, sisa kelang. Saya sebut banyak kali dah tuan-tuan, ada benda yang kita perlu buat. Ada benda yang kita kena kekalkan. Ada benda yang tak perlu kita buat. Tuan-tuan pergi dalam dunia ni. Dalam dunia ni macam-macam jenis manusia, macam-macam jenis negara. Ada negara yang maju. Maju gila. Teknologi maju. Dia tak pakai orang, dia banyak pakai robot. Dia banyak pakai mechanical. Dia banyak pakai mesin. Tetapi ada negara yang tak guna mesin, tak guna robot, tak guna alat. Dia guna orang. Buat bangunan tinggi. Dia angkat bata daripada bawah, naik ke atas, guna orang. Bancur simen, guna orang. Semua guna orang. Jadi macam tentera semut, dia buat kerja. Pasang ceracah, apa semua, guna orang semua. Bila kita tanya pada arkitek dia, engineer dia, kenapa hampa guna teknologi orang? Kenapa tak guna mesin? Kan cepat. Teknologi mesin kan bagus, cepat. Dia kata, pasal ada orang. Orang ni, anak dia nak makan. Orang ni, dia pun nak makan. Dia pun nak hidup. Dia pun nak bagi makan. Dia pun nak perlukan kehidupan. Maka kalau kita guna mesin, mereka tak ada kerja. Bila mereka tak ada kerja, macam mana mereka nak hidup? Sebab rakyat mereka ramai. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam YouTube ke dalam apa ke, semua teknologi lama. Buat roti uli dengan tak kaki. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Uli dengan kaki, dengan tangan. Namanya jus al tange wal kaki. Kita kata walah hang uli tepung ni tak pakai mesin. Kita di Malaysia ni guna mesin. Tak, mereka guna dengan tangan. Duk pok-perak kata. Pasal apa? Pasal nak bagi makan anak bini mereka. Anak isteri mereka. Kehidupan macam itu. Bila kita faham, masyarakat kita faham. Bukan mereka menolak kemajuan. Dalam tentera mereka maju, mereka ada senjata nuklear. Dalam bidang lain mereka sangat maju. Mereka buat kereta, mereka buat lori. Lori dia buat. Lori mereka main tempat kita. Duk tata kat kita. Kita tak buat lori, buat hari tu tak jadi, tak apa nak jadi. Lori mereka jadi tata. Tu mereka punya. Tuan-tuan faham negara saya sebut ni? Lah tak boleh sebut banyak dalam TikTok, dalam YouTube lagi kena ban, payah. Dia tak boleh sebut nama orang, dia tak boleh sebut nama negara. Nanti orang report. Tapi itu teknologi mereka. Walaupun kita nampak mereka ni mundur, pok-pok ni. Tak, dalam bidang lain mereka maju. Pak siapa nampak mundur? Sebab mereka nak bagi makan. Baik, jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Kita lihat di sini kepentingan air. Ada negara yang sangat menjaga air. Saya pergi sebuah negara, dekat zoo dia, tasik dia Allah bersih sungguh tuan-tuan. Sebab sumber minuman dia orang. Air longkang pun bersih, air sungai pun bersih. Sebab sumber minuman mereka. Mai kita ni tuan-tuan, semua buat tepi sungai. Kelang tepi sungai. Kelang babi tepi sungai. Kelang ayam tepi sungai. Basuh kandang babi masuk sungai. Basuh kandang ayam masuk sungai. Kemudian kita duduk tak ada pergi minum di rumah. Kita tak jaga. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, ada benda yang perlu kita buat. Ada benda yang tak perlu kita buat. Apa benda? Tengok, kalau industri ni bagus untuk kita buat. Kalau industri ni tak bagus untuk kita, jangan bagi masuk dalam negara kita. Nanti tercemar air kita. Tercemar sungai kita. Mereka masuk bawa pelaburan, buat kilang banyak-banyak. Yang tercemar udara, kita bernafas sesak. Yang tercemar pada sungai, berbilion pula habis nak membersihkan sebatang sungai. Bila kita faham pada ayat ni, benda yang kamu kena jaga ialah air. Jadi apa-apa pun stok bekalan air kita ada. Sebab dia adalah sumber kehidupan. Baik, kemudian, dan telah berkata setengah daripada mufassirin. Makna ayat itu bahawasanya tiap-tiap sesuatu yang hidup itu dijadikan dia daripada air. Baik binatang, baik pokok, baik manusia yang hidup. Itu malaikat ustaz, Allah sebutkan daripada cahaya.
Setan jin ustaz daripada mimmarij minan nar, daripada api yang menyala-nyala, iaitu iblis setan daripada api. Sebab tu saya kata tadi umum. Jangan kita balun semua nampak ni. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Setiap daripada yang hidup tu daripada air. Termasuklah malaikat, termasuklah jin, orang, binatang, pokok. Sabar sat dulu. Kulli syai'in ni sifat dia umum. Hang kena tengoklah pula ayat lain. Ayat lain kata yang ni daripada tanah. Nama dia apa? Yang ni daripada Nabi Adam alaihissalam. Tengok pula ayat lain daripada cahaya. Ini untuk malaikat. Tengoklah pula surah lain. Yang ni daripada api untuk iblis, untuk syaitan. Kan cantik tuan-tuan kalau kita belajar. Ini tak mau belajar, tak mau mengaji, tak mau bincang. Dia kata kul semua. Semua kul. Kulu semua. Jadi kena faham. Ada dalam hadis lain dia sebut kullu ibn Adam khata. Setiap daripada anak-anak Adam berdosa. Setiap daripada anak Adam berdosa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Bagaimana dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim? Mereka berdosa ke? Mereka tak ada dosa. Habis tu kulu. Sebab tu kena belajar. Kulu tu maksudnya apa? Belajar. Itu yang awal-awal saya kata tadi ni. Sekarang ni bulan Rabiul Awal. Bulan Maulidur Rasul. Semua ada yang balun. Bida'ah. Bila kita tanya Pak siapa bid'ah? Kullu bid'ah tu dalalah, sesat. Sedangkan kita belajar ada hadis yang menceritakan kalau benda tu kamu buat, Nabi tak buat dan benda tu baik, ataupun benda tu Nabi pernah buat dan kamu hidupkan balik sunnah, maka kamu dapat pahala. Dan orang yang ikut kamu pun dapat pahala. Dan kamu dapat pahala sebanyak mana orang yang ikut. Itu hadis cerita tentang satu benda yang baik yang kita buat zaman Nabi tak ada, tapi dengan sebab kita buat tu banyak manfaat dapat, pahala berpanjangan. Apa benda ustaz? Tu atas kepala tuan-tuan. Zaman Nabi bukan ada. Mai dengan pakai benda tu, Allah buh ekon pula lega. Semayang sedap, mengaji pun sedap, tambah dapat dinding pula. Lagi sedap pula. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kalau tak ada tuan-tuan susah ni masjid apa pakai kipas ni, balik. Sejadah ni. Zaman Nabi tak ada ni, awak semayang atas sejadah ni, semayang atas pasir, balik. Pergi korek balik, pergi bagi kat Cina kapet, Pakistan kapet dah. Dah, benda ni benda baik, nak bagi orang duduk elok, jalankan. Adakah zaman Nabi takkan tak ada ustaz? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berlapang dada, kita takkan tuduh orang sesat dan sebagainya. Baik, kemudian maka atas tafsir kata qil maknanya daripada air mani. Maka atas tafsir ini telah ada orang bantahi dengan katanya, tafsir ini ada menyalahi sebagai pengetahuan, kerana sesungguhnya telah dijadikan oleh Tuhan setengah daripada yang hidup itu tidak perlu daripada air, yakni tak perlu kepada air mani. Apa dia? Tadi kita sebut bubuk tadi. Bubuk tak perlu pada air mani pun. Siapa yang nak pergi bubuk air mani dalam beras tu? Tiba-tiba keluar je bubuk. Sebab tu ulama kata ada hak perlu, ada yang tak perlu. Bukan air mani sahaja dalam ayat ni, dia sebut secara umum air. Baik. Seperti Nabi Adam alaihissalam, seperti Nabi Isa dan malaikat dan jin. Yang ni tak perlu kepada air mani, yang ni tak perlu. Jadi ada pengkhususan, dan mungkin ada lagi makhluk-makhluk yang tak sampai pengetahuan kepada kita. Maka dijawab orang akan bantahan ini, katanya adalah Adam dan Isa dan malaikat dan jin itu keluar ia daripada jalan ghalib. Maka yang disebutkan oleh Al-Quran itu yang berlaku pada kebanyakan dan berlaku pada kebiasaannya. Jadi ada benda yang pengkhususan. Semua benda daripada air, melainkan ini. Kan cantik kalau kita faham kullu. Kullu semua, tapi melainkan ini. Jadi itu maknanya semua. Jadi jangan kita cepat sangat pergi ambil semua dan kita kata semua benda hadir, tak ada. Yang ni yang jadi keliru dalam masyarakat. Seperti kita duk keliru dalam pemahaman hadis dhaif. Ni hadis dhaif, ni hadis dhaif, ni dhaif. Pasal apa yang dia terus tolak hadis dhaif?
Sebab dia belajar dulu hadis dhaif tak boleh pakai. Tetapi ada ulama lain, ada mazhab lain, hadis dhaif boleh pakai. Yang tak boleh pakai hadis palsu. Untuk mengambil inzar, mengambil iktibar, mengambil pelajaran, harus pakai hadis dhaif. Ulama pun tak kata hadis tu hadis palsu, cuma dhaif. Bukan salah pun nak beramal dengan dia. Tetapi ada setengah orang, dia belajar di tempat dia kata hadis dhaif tak boleh pakai, kena pakai hadis sahih saja. Maka dia mengajak kita, dia bagi keliru. Ni dhaif, ni dhaif, ni dhaif. Dhaif bukan palsu. Yang tolak ialah hadis maudhu', hadis palsu kita tolak. Hadis dhaif tak tolak untuk pengajaran, silakan. Pun ada syarat-syarat untuk pengambilan hadis dhaif. Ini tidak, semua hadis dhaif dia kata tak boleh pakai. Sebab apa? Sebab apa yang dia belajar di tempat dia, yang itulah yang dia buat pada kita. Tuan-tuan yang saya hormati, inilah pemahaman yang kena ada. Macam tuan-tuan duduk di Amerika lama. Tuan-tuan duduk di Amerika ni lama. Ada lesen Amerika pun, lesen kereta. Yang tuan-tuan bawa ialah steering belah kiri. Dah habis kontrak kerja di Amerika 10 tahun, tuan-tuan balik Penang. Mai ke Penang, steering belah kanan. Bila mai ke Malaysia, balik ke Malaysia, steering kereta belah kanan. Tak, dia kata belah kiri, ya betul. Kanan tak betul. Awak tak betul pula. Saya kiri ya betul. Kanan apa pula? Akhirnya dia bawa kiri di tengah-tengah kereta yang belah kanan. Apa jadi dia? Orang pun susah pasal dia pun susah pasal orang. Susah. Dia seorang belah kiri, dia nak potong pun susah. Kita belah kanan. Lala dia minta isteri dia tengok, boleh potong tak? Boleh bang. Masuk balik bang. Kayak ada kereta masuk. Sak ke tepi, sak ke tengah. Dia ni pasal apa? Rupa steering belah lain. Jadi kalau hang nak pakai steering belah kiri, hampir yang mereka. Tapi kalau hang nak duduk di Malaysia, pakailah uruf di Malaysia, steering belah kanan. Akhirnya tak bergaduh. Begitulah dengan yang kita belajar. Hang nak kata benda ni bid'ah, pergi tempat apa? Tempat apa tak ada maulid. Tempat kami ada maulid, hormatlah. Yang kata tak betul hang, kami betul. Steering belah kanan kami ni diakui oleh JPJ Malaysia. Hang pula JPJ Arab Saudi. Pasal apa hang nak pakai tempat hang mai sini? Hang mai sini ikut JPJ kami lah. Begitulah kaedah dia. Bila kita duduk di sini mazhab Syafi'i, hormatlah mazhab Syafi'i. Tak ada gaduh. Tak hang nak pakai pula mazhab apa tak tahu. Lama-lama bergaduh. Bila kita kata semayang jemaat, bang nombor 1, bang nombor 2. Dia mai pula dah. Nabi Muhammad mana ada 2 bang? Pasal apa 2 bang? Mana main 2 kali bang? Oh sudah. Dia jadi gaduh. Lepas bang, orang pakat bangkit semayang. Mana ada semayang sunat lepas bang? Hampa main belajar mana? Tu nyeduk kita pun sudah entah. Jadi payah. Tuan-tuan pakai jubah labuh haram. Haram. Ni pasal apa seluar tak lipat sampai ke lutut ni? Kena angkat seluar bila semayang, kena angkat sampai betis tak apa. Pasal apa? Tak boleh labuh ni. Pasal apa? Hang belajar macam mana? Kami belajar macam mana? Ada hukum dia. Sebab tu tuan-tuan, kitab Bahrul Mazi yang kita duk baca ni, dia cerita mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni, mazhab ni macam ni. Baru kita faham, oh, kan seronok. Janganlah kita baca hak kita saja, bacalah orang lain juga. Hak dia pun betul juga. Baik, kemudian yakni kebanyakan barang yang ada di atas muka bumi ini dijadikan dia daripada air ataunya kekal dengan airnya. Tafsir Khazin muka surat 245 juzuk yang keempat. Kata Abu Hurairah lagi, qulna al-jannatu ma bina'uha qala labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin wa milatuha al-misk al-azfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yakut wa turbatuha az-za'faran. Bertanya lagi kami kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula syurga itu al-jannatu ma bana'uha. Ya Rasulullah,
Syurga ni dibuat daripada apa? Dinding dia bata, simen ke? Bumbung dia ada. Lantai dia lagu mana? Papan ke? Kayu ke? Mereka tanya tuan-tuan. Dengan sebab sahabat tu tanya, alhamdulillah kita pun dapat jawapan. Kadang kita pun tanya pula, syurga ni buat pada apa? Bata merah ke bata putih? Nampak sahabat tanya. Kemudian Nabi jawab, labinatun min fiddatin wa labinatun min zahabin. Sabdanya, ia itu dibuat daripada bata, daripada perak, dan bata daripada emas. Wa milatuha al-misku azfar. Bukannya emas, bukannya perak yang kita maklum sekarang di dunia. Bahkan ianya adalah emas cara syurga, dan lepa atau barang penampa dinding syurga itu ialah kasturi yang keras, yang harum baunya. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut. Dan anak batunya yang di atas lantainya ialah ma'niqam dan yakut. Wa turbatuha az-za'faran. Dan tanah syurga itu daripada za'faran ataupun kumkuma. Kumkuma tu apa Ustaz? Za'faran. Za'faran tu apa Ustaz? Kumkuma apa? Yalah menatang apa? Menatang apalah. Warna kuning tu lah. Yang tuan-tuan duk masak nasi. Duk masak nasi biryani, masak nasi apa semua. Hak bagi warna kuning. Itu nama dia kumkuma. Kadang dia daripada benang yang panjang-panjang tu, buah dan layak ni, dia jadi kuning air tu. Tu nama dia za'faran. Dalam bahasa kita, kumkum nama dia. Kumkuma nama dia. Baik, sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhalaha yan'amu wa la yab'asu wa yakhludu wa la yamut la tabla thiyabuhum wa la yafna shababuhum. Siapa yang masuk syurga itu bersedap-sedap dan bersuka-sukalah ia dan bersenang-senanglah diri selama-lamanya. Man dakhalaha yan'amu wa la yab'asu. Siapa yang masuk syurga bersedap-sedap, bersuka-suka dan bersenang-senang, wa yakhludu wa la yamut. Bersenang-senang selama-lamanya. La tabla thiyabuhum, tiada kena kefakiran, kemiskinan, dan tiada berhajat, tiada penat, tiada susah, tiada sakit, tiada sempit dan seumpamanya. Dan kekal selama-lamanya, wala yafna shababuhum, dan kekal selama-lamanya, tiada mati, tiada buruk pakaian mereka, tiada binasa selepas daripada itu. Baik, Nabi ditanya tentang syurga. Binaan bangunan syurga tu dibuat daripada apa ya Rasulullah? Dindingnya daripada emas, zahab wal fiddah, dan daripada perak. Emas dan perak. Tuan-tuan yang saya muliakan, cuba kita tengok berapa banyak benda dalam Quran Allah Ta'ala sebut zahab wal fiddah, zahab wal fiddah, emas dan perak. Zahab, emas, fiddah, perak. Sampai di dalam bab mengerjakan zakat, membayar zakat, emas dan perak. Sesuatu benda yang Allah Ta'ala wajibkan pada kita, sehabis usaha kita kena daya upaya untuk buat. Apa? Semayang. Sedaya upaya kita gagahkan untuk semayang. Sebab ni perintah Allah. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluarga kamu tetap kuat dengan solat. Maka bila sebut solat, kena cari pakaian untuk tutup aurat. Kena cari ayam untuk ambil wuduk. Ayam dah ada dah. Di mana? Dalam telaga. Betul? Tak boleh nak ambil pula. Pasal apa? Duduk dalam. Kalau gitu cari timba. Cari timba, cari tali, pergi ambil. Cari timba tu pun wajib. Cari tali pun ambil wajib. Pasal nak ambil ayam. Itu yang katakan usaha untuk semayang tu. Usaha untuk semayang. Orang kita ni tuan-tuan, usaha untuk semayang berjemaah tu apa buat? Buat masjid.
Pakatlah mula-mula buka taman, nombor 1 cari tanah. Mana dia hak pemaju, lotkan untuk surau. Duit tak ada, sewa rumah teres, buat surau sementara. Janji boleh semayang. Ini sikap orang kita. Dalam masa yang sama, minta kebenaran untuk buat surau. Kebenaran untuk ketik derma, buat surau. Usahalah cari duit siang malam, pasal nak buat surau. Pasal perintah Allah suruh semayang. Bagus. Lagi haji. Allah kata wa atimul hajj wal umrah. Pergi buat haji, pergi buat umrah. Motong getah, buat bendang, simpan duit, kerja, simpan duit. Pasal apa? Nak pergi haji, simpan. Simpan loh, gaji 1,000, simpan 50 sebulan. Abuah nak pergi haji, 30 simpan, 30 tahun baru dapat. Bagus. Lagi Allah Ta'ala perintah apa lagi Ustaz? Allah Ta'ala perintah supaya bayar zakat. Yang ni yang saya ajak tuan-tuan berfikir. Ajak tuan-tuan berfikir tentang zakat. Apa benda yang kena bayar zakat? Apa benda yang kena bayar zakat? Adakah air kena zakat? Adakah baju kita ni kena zakat? Pakai baju banyak, bayar zakat. Tak. Antara yang kena bayar zakat ialah emas dan perak. Menunjukkan bahawa emas tu penting. Menunjukkan bahawa emas tu adalah satu benda yang besar. Seboleh-bolehnya orang kita kena banyak emas supaya dapat bayar zakat. Seboleh-bolehnya orang kita berusaha jaga emas, kontrol emas, banyakkan emas sebab boleh bayar zakat. Buatlah kajian, pak siapa yang Allah suruh bayar zakat emas? Bila cukup nisab dia, cukup haul emas, bayar. Maknanya kita disuruh ada emas. Mai kita ni pula dia kata jangan banyak kaya, nanti lambat masuk syurga. Yang Allah suruh bayar zakat emas, maknanya kita kena jaga emas. Kontrol emas, banyakkan emas. Tapi kita tak jaga. Tak mau jaga. Orang putih, penjajah, dia tengok benda ni. Emas. Sebab tu dia keluar daripada negeri dia, dia masuk dalam negeri orang lain, seluruh dunia dia cari. Dia cari apa Ustaz? Dia cari emas. Tuan-tuan cuba tengok British. Dalam banyak-banyak negara dalam dunia ni, ada beberapa buah negara saja yang British tak masuk. Semua negeri dia pergi. Ada 2-3 buah negara ya British tak sampai. Indonesia dia tak jajah. Vietnam dia tak sampai. Filipina dia tak jajah. China dia masuk. China dia masuk. Amerika pun dia masuk. Tanah Melayu telah lah. Di antara negara yang lambat dia merdekakan ialah Tanah Melayu. India dia bagi merdeka awal. Pakistan merdeka awal. Bangladesh dia merdeka awal. Negara Afrika dia merdeka awal. Malaysia lambat sikit, 57 baru merdeka. Hak lagi lambat Brunei, lagi lambat. Paksa apa? Paksa negeri ni kaya. Brunei tu kaya. Tanah Melayu tu kaya. Kaya dengan apa Ustaz? Kaya dengan emas. Mereka menjajah bukan paksa nak kontrol lada, jintan, rempah, ratus. Tu bohong punya fakta. Kedatangan mereka untuk menguasai perdagangan rempah ratus. Mana tuan-tuan Mak Saleh tu makan kari tuan. Mereka mari kita untuk gereja. Mereka mari kita untuk menjajah. Mereka mencari di tempat kita gold. Gold, gospel and glory. 3G. Bila dah cukup kaya, dia tinggal seredak pada kita, baru dia bagi merdeka. Sebab tu di antara yang sebab kita ni lambat untuk dimerdekakan, kerana adanya perjanjian dengan Amerika. Kena bayar balik macam mana Amerika buat dalam peperangan dunia kedua. Hang kena bayar balik. Kami tolong hampa bebaskan negara yang Jepun masuk. Sekarang apa kena bayar balik? Nak bayar dengan apa? Mas-mas negeri yang mereka jajah. Dan kita punya banyak mas yang tu yang duk bayar. Amerika style macam tu. Dia serang Iraq, lepas dia serang bayar balik. Sampai lah duk bayar. Bukan setakat lah nu zaman 41, 42, 45 nu tuan-tuan, perang dunia kedua. Pasal apa? Pasal ada emas. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila negara yang banyak emas, mereka akan
tidak tergugat ekonomi mereka. Mata wang mereka akan tetap tinggi, nilai mata wang mereka tetap tinggi, dan ekonomi mereka takkan rosak. Sebab emas adalah stok penimbal untuk ekonomi. Baru sekarang kita nampak emas ni penting. Bila? Lah, umur 80 baru nampak. Sayang tuan-tuan, kalau dulu kita pertahankan emas, dinar, dirham, Allahu Akbar, ekonomi kita tak teruk tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok yang kedua. Apa yang kena bayar zakat? Zakat tanaman. Nama dia apa? Gandum, kurma, padi, beras. Pasal apa benda ni kena bayar zakat? Hang kena tanam banyak-banyak gandum, hang kena tanam banyak-banyak kurma, hang kena tanam banyak-banyak padi. Bila hang banyak, hang bayar zakat. Bayar zakat. Dia tak kena bayar zakat rambutan, dia tak kena bayar zakat buah. Apa nama, naga ke, dokong ke, tampui ke, tak bayar zakat. Mai padi kena bayar. Sebab apa? Dia suruh kita ni tanam padi banyak-banyak. Sebab manusia dia makan nasi. Bila nasi ada, bila beras ada, bila padi ada, tak gaduh. Lauk tak ada pun tak apa. Hang makan bubuk boleh hidup. Hang makan moi pun boleh hidup. Hang makan beras saja, rebus nasi, boh makan dengan bawang pun boleh hidup. Tuan-tuan tengok sahabat kita tu, nasi makan dengan bawang, telan 4 pinggan boleh telan. Tapi kita tak nampak kepentingan padi, kita tak nampak kepentingan beras. Banyak bendang, tutup buat kilang. Banyak sawah padi, tutup buat projek perumahan. Tutup buat sekolah, tutup buat asrama, tutup buat sekolah asrama penuh, tutup bendang buat universiti. Akhirnya beras tak ada. Padahal kita ni semua nak makan nasi. Lah nak cari beras nah. Ada negara kami tak mau jual kat hampa. Kami tak mau jual. Kami nak jaga rakyat kami. Pakat susah hati kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita kata baliklah kepada Islam, kaji betul-betul. Kita takkan usik tanah pertanian. Sebab itu adalah sumber kehidupan. Bila tak ada nasi, tak ada beras, tak ada padi, nak makan apa? Yang kerja kelang tu pun nak makan nasi, yang kerja industri pun nak makan nasi. Jadi kena betul balik tuan. Untuk 5 tahun akan datang ni perbetul balik. Hentikan segala pengambilan tanah, padi, bendang yang dibuat commercial lot. Untuk bendang tukar jadi perumahan, tukar jadi sekolah, universiti, dan pergi cari tanah lain. Padi jaga. Bagi lagi banyak pertolongan kepada penanam-penanam padi supaya mereka kekal tanam padi. Kalau tak ada orang yang nak buat padi, ambil pekerja asing hak belambak ni, suruh kerja buat bendang. Buka balik tanah-tanah bendang. Bekerja asing belambak tu, mereka tu sekali makan tuan-tuan, sehari agak-agak obatan pobok tu makan. Tapi mereka tak membantu untuk membangunkan padi kita. Kalau kita faham Islam betul-betul tuan-tuan, Allah cantiknya, kita tak susah. Negara lain tak ada makanan, kita ada. Yang ni yang diajar dalam kisah Nabi Yusuf. Dia tahu lah nak mari balak 7 tahun ni, tanam padi banyak-banyak. Marilah balak pun 7 tahun yang mereka tanam padi tu, 7 tahun boleh tahan untuk rakyat Mesir dan untuk orang sekeliling pada negara Mesir. Yang ni yang kita kena kaji. Macam mana mereka boleh tanam gandum, yang mana gandum yang mereka tanam tadi boleh bertahan bertahun-tahun lama dia. Bubuk tak mari pun tuan-tuan. Tengok-tengok kita kata orang dulu lebih mundur daripada kita. Padahal orang dulu boleh simpan makanan bertahun-tahun tak rosak. Apa projek industri pertanian yang Nabi Yusuf buat sampai boleh cukup untuk seluruh rakyat negara mereka, dan orang daripada luar negara mereka pun datang ambil beras, datang ambil gandum daripada negara Mesir. Jadi jangan kita kata orang dulu-dulu mundur,
Orang dulu mana ada belajar Ustaz, tanam padi 2 kali setahun, 3 kali setahun, tak ada Ustaz. Hang tak mengaji Quran, hang kata tak ada. Cari balik tuan-tuan. Baik, kemudian ditanya lagi kepada Nabi SAW, dinding dia daripada apa? Dinding dia daripada emas dan perak. Bukan emas macam kita ni, bukan perak macam kita, tak. Kemudian dinding dia yang menutup dinding tadi apa? Dibuat daripada kasturi yang harum baunya, dan anak batunya yang di atas buminya daripada lu'lu'. Lu'lu' maknanya manikam. Wal yaqut, dan daripada permata. Wa turbatuha za'faran, dan tanahnya adalah tanah za'faran yang sangat cantik. Ini adalah istana ataupun rumah di dalam syurga. Dan kata Nabi lagi, siapa yang masuk ke dalam syurga, yan'amu wala yab'as, di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Yan'amu, nikmat saja. Tuan-tuan, kita pun dapat nikmat ke? Rumah. Alhamdulillah Ustaz, Allah bagi nikmat rumah lah, senang lah. Senang abang cakap. Tak tutup pintu, ulak masuk. Alhamdulillah lah Ustaz, rumah ada sedar, rumah sendiri, hutang pun dah habis bayar lah. Bocor, retak, nyamuk masuk, reput, anai-anai. Itulah dunia. Nikmat yang kita dapat, letih balik. Alhamdulillah Ustaz, makcik dapatlah nikmat beli pinggan alkopal. Cuba tak basuh pinggan tu. Alhamdulillah Ustaz, saya dapatlah motor, anak bagi nikmat. Motor apa? Y3 suku. Bolehlah pergi masjid pakai motor. Tak isi minyak, tak berjalan bang. Main berlanggar pula, retak habis motor tu, kemek 2, patah 2. Nikmat dalam dunia ni tuan-tuan, letih. Kak Leha dapat nikmat suami nama Abang Bidin. Alhamdulillah Ustaz, dapatlah nikmat suami Kak Leha Abang Bidin. Nikmatlah Ustaz. Letih tak Kak Leha belah Abang Bidin? Oh, letih Ustaz. Oh, Ustaz dia nak tom yam, Ustaz dia nak siput. Abang Bidin seronok dapat Kak Leha. Alhamdulillah Ustaz, nikmat Allah bagi. Letih tak? Letih tak Ustaz? Ustaz dia ajak shopping, Ustaz dia ajak berjalan, Ustaz dia suruh buat kerja. Nikmat yang ada ni, berapa banyak yang kita rasa susah. Ada orang yang dapat nikmat dalam dunia, dapat nikmat anak. Mula-mula dapat anak tu seronok. Sekarang lalah kata kalau tak ada anak pun senang Ustaz. Inilah dunia. Jangan kita bayangkan nikmat dunia ni sama dengan nikmat syurga. Bila kita dapat nikmat dalam dunia, bersedialah untuk menghadapi fitnahnya. Ini nama dia dunia. Ulang balik. Bila kita mendapat nikmat dunia, bersiap sedialah kita dengan fitnah, dengan ujian, dengan susah atas nikmat tadi. Jaga. Ada nikmat duit, dia mari ujian. Ada nikmat lawa, ujian. Ada nikmat kita ni ada harta, dia ujian. Tetapi nikmat yang sebenar-benarnya ialah dalam syurga. Makan tak gemuk. Abang-abang ni makan malam ni, esok perut boroi. Inilah boroi susah hati pula. Kak Leha makan-makan gemuk. Dijolok pula bagi muntah. Tak turun-turun pula kurih. Pergi potong perut pula dah. Lah potong usus. Nak bagi kurih punya pasal. Muka ni gelebih habis dah. Pasal apa? Aku tengok hang macam sakit je mat. Aku potong usus. Dulu aku tengok hang tegang kulit hang elok lah. Pasal apa kendok macam ni. Tengok nasi teriak, tengok durian teriak, semua teriak semua. Bukan harimau je teriak, dia pun teriak. Tak boleh makan ni, tak boleh makan. Ada had. Nikmat apa? Nak nikmat kurus tapi tak boleh makan, tak ada nikmat. Nak betul-betul nikmat dalam syurga, yan'amu wala yab'as. Hang penuh dengan nikmat dan tak ada masa untuk rasa susah.
Jadi kalau kita tak dapat nikmat dalam dunia ni tuan-tuan, relax lah. Kita buat amalan banyak-banyak, kuatkan iman, nanti Allah bagi dalam syurga. Dan bila kita duduk dalam syurga, kata Nabi apa? Kita tak mati. Wa yakhlud wa la yamut. Kekal dan tak mati-mati. Itulah nikmat dia. Letih pun tidak, penat pun tidak, gaut pun tidak, semua elok. Dalam dunia ni tersaduk merungut lah. Saya sihat-sihat Ustaz, cuma pinggang ni. Nampak tak? Sihat tu Haji? Alhamdulillah sihat. Cuma mata tak apa nampak. Cuba tengok nikmat dalam dunia ni. Dia mesti ada tapi. Mangga sihat mangga? Alhamdulillah. Pi 2-3 hari ni tidur tak lain. No. Maklum sihat maklum. Memang sihat orang tua Ustaz. Kadang-kadang tu dia nak bangkit tu susah lah. Nampak? Dia mesti ada masalah. Tak heran nama dia dunia. Kereta baru Mat. Oh baru elok Mat. Elok tapi dia minyak kuat. Kereta baru Din. Baru ambil kemarin dulu. Okey lah. Okey tapi dia pick up dia. Nampak tak? Tak payah heran lah. Dunia. Suami mak ngah okey lah. Okey Ustaz. Boleh lah daripada tak ada. Nampak Ustaz tu. Boleh lah daripada tak ada. Lemah dengar Ustaz. Suami mak ngah okey lah. Boleh gagah Ustaz. Boleh gagah. Lagi lemah Ustaz. Macam terpaksa ya tu. Nak cari hak perfect, jom masuk syurga. Ada suami tak tua, ada suami tak sakit, ada suami tak pemarah, ada isteri kentut tak busuk. Dalam dunia ni tu saya komplain tentang suami kita ni ketiak daripada dapur pergi ke ruang tamu bau. Awaklah malang nasihat aku menikah dengan orang tua ni ketiak jenis apa tau. Itulah nama dunia. Seronok-seronok hidup dalam dunia. Allah bagi pada kita anak, Allah bagi kita suami, Allah bagi kita cucu. Allah ambil balik. Tengah duk seronok main dengan cucu, demam panas mati. Tengah seronok main dengan anak, aksiden balik sekolah meninggal. Pergi masjid dengan suami lapang lah, suami kaki masjid mati tengah tidur. Nak kata apa dunia? Kalau tak nak mati di mana? Syurga. Wala yamut, tak ada mati. Wala tabla siyabuhum, tak buruk baju dia orang, tak lusuh baju dia orang. Tuan-tuan, tu saya duk kata apalah baju. Saya pergi ceramah di Singapura. Ada orang jual kat saya baju daripada nenas. Daripada pokok nenas tu dia proses jadi baju. Beli, nak rasa macam mana pokok pada nenas jadi baju. Isteri tanya, beli buat apa abang? Kalau lapak boleh buat bajeri. Apa masalah Dia nenas. Saya suka beli yang pelik-pelik. Pi Turki pula, cari kedai kulit, baju kulit. Kulit apa tu, nama apa binatang melompat-lompat tu, macam kancil lari laju-laju, nama apa kan. Beli, balik-balik tak pakai 2 bulan berkulat terus. Tu dunia. Kak Leha hari tu kau pakai baju cantik lah, tak boleh pakai macam saya. Awak Kak Leha lah pinggang 44. Dia naik atas betih macam saya. Nak naik atas paha tak boleh muat macam saya. Tu buat apa? Lak kaki. Itulah pakaian dalam dunia. Tak usah duk bangga lah. Nak pakaian tak reput, tak buruk, dalam syurga. Wala yafna syababuhum, dan mereka tu tak ada binasa. Muda mereka tak ada binasa. Maknanya sentiasa muda. Lah cuba tengok tuan-tuan. Sikat-sikat rambut tak ada hitam, putih semua. Mai turun ke misai putih, turun ke janggut putih. Nak kata apa? Tua. Jatuh katil, patah tulang, pinggui. Mai tengah malam,
Pi minum ayak tepi katil. Minum-minum sangkut tak mulut, rupa gigi palsu. Dia pi rendam dalam pi gelas. Tengah malam dahaga. Nak apa pula ni gigi hang lah. Tutup nak kata apa? Gigi hilang, mata kelabu, telinga tak apa dengar. Tua. Ni dalam masjid ni rupa ramai tak boleh sebut jamban. Yang tak boleh dengar orang sebut toilet, tandas, jamban. Dengar aja, dia terus nak ingat Nabi. Tu tanda-tanda tua. Ni saya sebut tandas, terus teringat Nabi terus. Tu nama dia tua. Muda, tahan sehari tak kencing pun tahan. Mai ketua ni tuan-tuan, pukul 3 pagi, siku isteri. Tengah tidur isteri. Hei, kejut isteri. Apa abang? Teman aku dah pergi tandas. Astaghfirullahalazim. Ajak isteri dia teman pergi jamban. Penakut baik tuan ni. Tak heran, tu nama dia tua. Dia jadi tak larat semua. Nak bangkit ni kena gagah dinding dulu. Nak duduk kena cari tiang. Tu nama tua. Mari pada satu tahap ingatan pun hilang. Ingatan pun tak ada. Tuan-tuan pernah jumpa orang tak? Dia tanya 4 kali. Sekali jumpa dia tanya tu. Kita salam dengan dia. Apa khabar makcik? Baik. Mai dari mana? Mai pada Ipoh. Oh Ipoh. Tunggu lagi 2 minit. Mai dari mana? Ipoh. Oh Ipoh. Tunggu lagi 4 minit. Mai mana ni? Ipoh. Tu saya kata apa kat dia? Tua. Yafna. Sifat dia. Tak lama lagi kita pun jadi macam tu. Lupa letak barang. Tinggal tak tahu tang mana. Balik rumah berjalan kaki. Isteri tanya, motor pergi mana? Aku pergi naik motor ke? Lah abang-abang pergi naik motor. Patah balik ke masjid pula ada kunci pula pagar. Lompat pagar pula ambil motor. Elok polis lalu. Kena pula dah tuan-tuan. Menceroboh masjid. Jadi lupa. Dalam syurga tuan-tuan tak ada benda tu. Jadi kalau nak cari hak segak, hak muda, hak lawa, hak handsome, hak cantik, jawapan dia dalam syurga. Apa yang ada dalam dunia ni berpada dengan apa yang ada. Tak usah komplain banyak. Hang tua aku pun tua, hang sakit aku pun sakit. Masing-masing faham, selesai masalah. Baik. Kekal tinggal di dalam syurga itu mendatangkan iskal. Tadi Ustaz Nabi sebut wa yakhlud, depa kekal dalam syurga. Soalan, kekal dalam syurga ni selama mana Ustaz? 10 tahun? 100 tahun? Sampai bila Ustaz? Adakah syurga tu selama-lama-lamanya? Selamanya Ustaz, selama mana? Oh tu dia. Dia mai tanya tu pula. Baik, dia jawab. Kerana kekalnya hidup itu sebagai kekal hidup Tuhan. Kerana Tuhan pun hidup dengan kekal, ahli syurga itu pun hidup dengan kekal juga. Ada yang kata Allah tu kekal, baqa, kekal. Maka orang yang duduk dalam syurga, hak syurga tu pun kekal macam tu. Ada setengah jawab lagu tu. Tetapi dijawab oleh ulama akan persoalan itu dengan katanya, tidak serupa dengan kekal hidup Tuhan. Kerana hidup Tuhan itu hidup dengan sendirinya. Dan orang-orang isi syurga itu tidak kekal hidup dengan sendiri. Bahkan Tuhan yang mengekalkannya. Di situ. Jadi kekalnya kita dalam syurga ni macam mana Ustaz? Allah yang mengekalkan kita dalam syurga. Tak sama macam kekalnya Tuhan. Kekal dia dengan sendiri dia. Yang kita dikekal kerana apa? Iradat, kudrah, izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawapan dia. Baik. Kemudian Nabi berkata, Thumma qala, Salasatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul adil. Was-saim hina yuftar. Wa da'watul mazlum. Yarfa'uha fawqal ghamam. Wa tuftahu laha abwabus sama. Wa yaqulu Rabb azza wa jalla. Wa izzati
lansurannaka walau ba'da hinin. Kemudian Nabi tutup hadis ini dengan kata-kata apa? Salasatun, ada 3 jenis manusia. La turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak doa mereka. Ada 3 jenis manusia yang doanya tidak ditolak, maknanya mustajab. Pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. 2, was-saim hina yuftar, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasanya, berdoa ketika berbuka. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang kena zalim. Yarfa'uha fawqal ghamam, maka dibukakanlah kepadanya pintu-pintu, diangkat segala doanya ke atas awan, yakni diterima Tuhan akan dia. Wa tuftahu laha abwabus sama, dan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan berkatalah Tuhan Azza wa Jalla kepada mereka, wa izzati lansurannaka walau ba'da hin, demi kemuliaanku pasti aku akan tolong akan engkau jikalau engkau selepas daripada satu masa yang panjang sekalipun. Baik, tuan-tuan, Nabi tutup hadis yang kita baca malam ni dengan 3 orang yang istimewa. Kata Nabi, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 jenis manusia yang Allah Ta'ala tak akan reject doa mereka. Pertama, al-imamul adil, doa imam yang adil. Bukan imam tuan-tuan tu, tak gitu faham imam masjid pula. Imam di sini maknanya pemerintah, raja, pemerintah yang duk memerintah kita dipanggil sebagai imam. Tadi Ustaz hak maghrib tu apa bangga? Tu imam semayang. Okey, imam semayang. Okey. Imam juga, pasal dia duduk depan kita, dia pemimpin semayang kita. Kalau dia pun adil, mudah-mudahan imam doa tadi mustajab. Tapi dalam hadis ini ialah imam, orang yang menjadi pemerintah. Ada yang bawa ayam. Hidup saya ni tuan-tuan, kerja dia orang bawa ayam, minta jampi. Itu normal lah. Penat ke, letih ke, sibuk ke, tak larat ke, dia suar kat ayam, jampi Ustaz, tolong jampi Ustaz, ambil berkat lah apalah. Saya kata, saya mana ada berkat apa, ceramah pakai songkok hitam, berkat tak mana. Orang lain ceramah pakai serban, kita pakai songkok. Orang lain ceramah pakai jubah, ridak atas bahu, kita pula baju batik, tak pernah pakai jubah Ustaz Kazim ni. Berkat tak mana. Saya kata, sakit apa kak? Anak saya ni lambat bercakap. Dulu ada satu tok guru di Bagan Datuk, saya sempat pergi ambil. Sempat tuan-tuan. Masa tu pun dia tua, 90-an. Waktu saya sakit yang mistik dulu ni. Bila doktor kata tak ada sakit, bila hospital kata boleh discharge, awak sihat, ini cuma jangkitan virus, tak apa. Bila ada ustaz-ustaz perawatan tradisional kata kami surrender Ustaz, tak apa. Yang paling saya tak boleh lupa, Allah yarham almarhum Ustaz Ismail Kamus. Dia telefon saya tahun 90-an maksud tu. Kazim, mai jumpa aku. Aku dengar kamu sakit, mai. Saya pergi. Sekali, 2 kali, mai kali ketiga dia kata, Kazim oi, hang pi berubatlah diri hang sendiri, hang pi carilah orang yang paling pandai berubat. Bila dia kata macam tu, saya start apa Ustaz? Start mencari. Selain dah start kereta, cari tak start kereta tak sampai kak. Mana orang hak pandai tuan-tuan yang Allah bagi kat dia, saya jumpa. Ada yang kata saya bodoh pun bodoh. Cakap-cakap kat dia, bodoh. Dia kata kat saya, bodoh pun bodoh. Belasik. Tok guru belasik. Kedah. Saya kata, tuan, saya ni, bodoh. Bodoh.
Pak siapa jadi macam tu tuan? Sebab tu aku kata mu bodoh. Oh sudah 2 kali bodoh lah. Bodoh-bodoh pergi. Kalau kita kata kita pandai, kita start motor kereta balik, bodoh sungguh. Saya pergi kat dia. Masa tu saya sakit, saya mengajak di Masjid Matan Janggui. Lama masjid mula-mula saya mengajak di Pulau Pinang ni. Sebab perai ke apa ke, Masjid Matan Janggui. Masjid Matan Buluh. Mula-mula ceramah tu bukan mengajak, hak betul-betul buka kitab Matan Janggui dengan Masjid Batu. Lepas tu baru mari Masjid Haji Rashid. Tu masjid saya buka kitab tahun 96, 97. Bila saya sakit, masa tu saya ceramah pakai jubah, pakai serban. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, apa ceramah tak pakai jubah? Awak ceramah tak pakai serban? Aku pakai serban ni, hang tak beranak. Pun tak main masjid aku dah ngajak dah. 30 tahun dulu. Ni lama dah ngajak. Itulah awak tak pakai. Sebab saya nak berlari senang tu. Lah orang hambat saya kalau saya pakai jubah, rebah tu. Kena selok jubah lari. Tadi saya ceramah dekat Bukit Mentajam. Depa hambat saya sampai Mr. DIY. Sungguh lah. Saya ceramah kat sekolah tu, lepas tu buat U-turn kat depan tu, tengok ada Mr. DIY. Teringat ke cucu, pergi beli dekat dia lori, trailer bawa kereta 4 biji. Keluar orang tunggu dah tuan. Nak cepat. Tuan-tuan, saya kata dekat dia tuan, bila saya pergi mengajak, nak keluar pintu je tuan, saya pingsan. Jadi lembek macam kain buruk. Orang pun angkat saya bawa atas katil. Saya pergi pukul 8, pukul 9 lega. Elok duk cekong. Besok nak pergi mengajak lembek lagi, nak pergi mengajak lembek lagi. Mu bodoh dah tak? Bodoh. Itu yang saya datang ni nak jumpa tuan lah, kalau tuan boleh bagi nasihat. Pak siapa yang saya lembek? Sebab tu aku kata mu bodoh. 2 kali bodoh. Itulah sihir. Dia kata sihirnya dia tak bagi mu pergi mengajar. Kalau mu kata mu nak pergi mengajar, mu sakit. Lepas tu tu aku kata mu bodoh tu. Mu tak usah kata mu nak pergi mengajar, mu kata mu nak pergi main. Dia tak kacau. Sebab sihir ni dia tak bagi mu pergi mengajar. Jadi mu jangan kata mu nak pergi mengajar, mu kata pergi main bola ke, main bowling ke. Tu ya ubat dia. Baik. Balik rumah Ipoh, pakai jubah, pakai serban semua, bawa beg, driver mari. Ustaz, jom main bola, jom. Pergi balik tuan-tuan, mengajak boleh. Pasal jin tu bodoh pada saya lagi. Jin tu, bos dia kata, kalau Ustaz Kazim pergi mengajak, hang kacau dia. Dia ikut arahan. Dengar kata dia pergi main bola, jin kata, dia pergi main tak ya. Tak ada duty kita malam ni, off duty, rehat-rehat. Sebab tu tuan-tuan, orang tua-tua dulu, dia ambil jagung, dia rebus. Dia ambil jagung, dia rebus, dia bawa hantu raya tu, pergi belakang rumah dia, dia tanam jagung tu. Dia kata kat hantu raya tu, selagi mana jagung ni tak tumbuh, jangan balik. Jin tu ikut. Dia bukan cerdik. Kita je dia kata jin cerdik. Maka tunggulah makhluk tu. Tak balik berkelah. Tengok-tengok ada orang ngendap. Dia cabut jagung rebus, dia buh jagung betul. Sebulan lepas tu balik pula Allah. Sebab tu di sini, kalau tuan-tuan rasa nak buka kedai, jadi malas. Asal nak buka kedai, aku rasa lembek malas. Tak usah cakap pergi buka kedai. Cakap pergi main bowling. InsyaAllah. Rasa nak duduk dalam rumah tu, rasa nak balik rumah tu, rasa gatai semacam malas dah balik. Cakap nak pergi sekolah. Tuan-tuan tipu jin. Tapi habis jin tahu rahsia tu. Kita habaq malam ni. Nah ya tuan-tuan. Dia pakai habaq kat geng dia pula, WhatsApp pula.
Ustaz Kazim buka rahsia kita lah. Di bahagian datuk saya pergi seorang. Saya sempat dengan orang tua ni. Budak hak lambat bercakap tu, pergi kat dia. Dia main budak tu, ludah, buka mulut. Dia ludah dalam mulut budak tu. InsyaAllah. Balik. Bercakap budak tu. Umur 4 tahun, 5 tahun. Allah bagi kat dia entah, wali ni. Tok guru. Ludah. Main anak tuan-tuan saya ludah. Masuk hospital Seberang Jaya. Jangkitan kuman, virus. Wali tak ada. La ilaha illallah. Masya Allah tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah bagi saya sakit. Rupa-rupanya Allah suruh saya pergi belajar. Ambil petua-petua ni. Ambil benda-benda ni. Kalaulah Allah tak bagi saya sakit tu, saya pun bodoh tuan-tuan. Walaupun tak banyak saya dapat, tapi ada benda. Ada benda tuan-tuan ni kita boleh amal. Mustajab Tuhan bagi berkat ilmu mereka ni. Ilmu mereka ni berkat. Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, siapa yang berkat? Siapa yang mustajab? Dia kata, Ustaz, anak saya lambat bercakap. Ustaz tu dah jampi, Ustaz. Saya kata kat dia, Kak tahu tak? Doa seorang ibu itulah mustajab. Akak sebagai ibu, akaklah berdoa. Kenapa kita sebagai bapa, kita sebagai mak, kita tak yakin yang Nabi sebut salah satu doa yang mustajab ialah doa mak pak. Saya suruh dia doa. Makcik tak reti doa Ustaz. Ambil tangan makcik, letak atas kepala dah. Ikut saya baca doa. Ambil tapak tangan makcik ni, letak ke dada dah. Ikut saya baca. Hak makcik tu lagi hebat pada semua Tok Wali ni. Tok Wali orang pun tak boleh nak lawan makcik. Pasal makcik adalah ibu yang duk mengandungkan anak, yang melahirkan anak cucu Nabi Muhammad ni, Nabi Adam ni. Keturunan kita manusia ni daripada ibu ni. Betapa Allah sayang pada makcik. Makcik doa. Itu yang selalu saya cakap. Bapak-bapak, doalah yang baik-baik pada anak. Ni hadis ni cerita 3 orang. Dalam hadis ni, kalau kita baca hadis lain, dia sebut salah satunya ialah da'watul walidain ala waladihi. Doa dua mak bapak atas anak-anaknya. Baik. Yang pertama, imam yang adil, yakni doa raja yang Islam yang adil, iaitu yang menjalankan sebagaimana yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ni adil, menjalankan urusan mengikut perintah Allah dan Rasul, mereka lah orang pertama yang mustajab berdoa. Okey, ni kita minta ni. Pentingnya pemimpin yang adil, yang beriman pada Allah dan Rasul. Dikala rakyat susah, mereka tadah tangan. Dikala negara datang balak bencana, mereka tadah tangan. Dintara dalam negara dilanda dengan ujian kesenangan, mereka tadah tangan supaya kekalkan kemakmuran. Allah dengar tuan-tuan. Pemimpin-pemimpin yang adil. Tapi cuma kita takut sekarang ni kadang-kadang hak tukang pilih tu tak reti tuan. Kau suka dia nak pilih. Yang ni kita takut ni. Hari ni kita pilih berdasarkan majoriti. Buatnya hamba Allah tu main TikTok selalu, hak sokong dia game TikTok. Bahaya tuan ni. Nanti kita cerita lain bab ni. Bulan depan. InsyaAllah. Kalau jemput lagi lah. Baik, yang kedua. Orang yang berpuasa, berdoa akan apa-apa kehendak pada waktu berbuka. As-saim, orang yang berpuasa, hina yuftar, ketika nak berbuka. Mai ustaz-ustaz hak lain pula dia kata bid'ah, Nabi tak baca Allah malaka sumtu. La. Hang baca hadis ke tidak? Nabi kata waktu nak buka puasa tu, bacalah doa. Bukan waktu buka. Allahu akbar, Allahu akbar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Bila nak buka ni?
Sebelum bang tu lah baca. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang bang buka puasa bang maghrib, dia pergi belasah Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillah. Siap pejam mata tu imam tu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Habis 5 minit kurma habis. Pakai duk makan makmum tu. Tak tinggal kat saya ke? Siapa suruh baca doa? Nak baca doa agak-agak 3-4 minit sebelum bang, balunlah doa. Waktu tu mustajab. Waktu dah berbuka, makanlah. Bukan orang duk bang, hang duk doa panjang pula tu. Dia ni baca doa apa tu imam ni? Jadi kadang-kadang tu imam tak faham. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan kita dengar bang tu panjang berhenti. Tok Bilal selop tak mana tahu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun makan kurma. Lama tu imam ni pergi mana? Tok Bilal ni rupa dia pun makan juga. Ngap-ngap tuan-tuan. Allah, sudah tuan-tuan ni. Macam-macam jenis Bilal. Dia kata mana boleh hampa makan aku bang, mana biji tu dah. Itulah pengorbanan Bilal. Orang makan, dia bang. Sebab tu bila dia keluar bilik muazzin, kita dah sedia dah untuk dia. Hang ada nasi, ada kurma, ada ayak makan. Dan Bilal lah orang paling awal sekali bangun. Kita tak habis makan lagi, dia bangun dah. Nak bersiap diri, nak iqamat pula. Masya Allah. Sebab tu tak heran tuan-tuan, orang yang paling cantik di hari kiamat ialah muazzin, ialah Bilal. Ingatan dia ialah semayang, ingatan dia ialah untuk azan, 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 nak bagi tahu, nak panggil semayang. Baik. Yang ketiga, doa orang yang kena zalim, da'watul mazlum. Dia kena zalim. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat zalim pada orang, siap sedialah. Siap sedia apa Ustaz? Kita tak tahu apa yang dia doa malam tu. Dia balik, duduk atas kusyen, isteri dia tanya, kenapa abang sedih ni, kenapa? Abang malu. Pasal apa? Tadi masa nak sembahyang maghrib, dah duduk atas saf, Haji Mat pula pergi selak kain abang. Maksud? Semua orang tengok. Abang malu lah. Abang dah jenis tak pakai spender. Tu imam pun lambat angkat takbir. Pasal duduk tengok abang. Abang malu lah Haji Mat buat lagu tu. Naya abang weh. Tambah-tambah naya pula. Yang dia selak tu belakang anak teruna dia. 3 tempat. Bayangkan seorang anak teruna tengok hak pak dia punya, orang lain tolong selak. Malu tak? Malu. Siapa yang buat tu? Zalim. Dia balik rumah dia teriak. Abang tak mau pergi masjid lah. Jangan abang. Yang duduk kira dia, 3 suku punya orang tu duduk kira. 3 suku pun kena kat dia. Aku malu lah. Aku serban di atas, bawah selak. Sudah. Tu abang nak sembahyang mana? Sembahyang di rumah. Jumaat apa sembahyang di rumah. Abang jadi imam, makmum. Sudah tuan-tuan. Dia merajuk sungguh. Malam tu dia doa. Siaplah jimat tu. Doa dia mustajab. Ustaz, adakah dia kena tanda tangan? Ya Allah, kau lumpuhkanlah tangan Najib. Jangan. Bukan macam tu. Cukup dia mengadu. Ya Allah, hari ni aku malu. Ya Allah, aku malu sangat. Ya Allah, ampunkanlah aku. Ya Allah, orang buat naya kat aku. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah. Cukup. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada buat zalim pada orang, pilih minta maaf. Kalau Allah tak balas la tu, Allah balas sebelum kita mati. Kalau Allah simpan dalam neraka. Sikit punya hal tuan. Jadi ambil kesempatan sementara masih hidup, dia pun masih hidup. Mat, aku minta maaf. Aku minta ampun dunia akhirat, mat. Aku minta maaf dah. Kalau tidak tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak cerita Nagin? Tuan-tuan ingat cerita Nagin? Cerita Nagin ni banyak. Satu, Wijayanti Mala apa je? Tahun 56.
Nagin nombor 2 tahun 70 lebih. Sunil Dat tu. Binok Mehra, Kabir Bedi. 7 orang hero yang pi bunuh ular. Tuan-tuan ingat Izzat Nagin? Ular betina dengan ular jantan. Ular jantan tu Jitendra. Kabir Bedi ditembak pung. Mampus ular jantan. Ular betina marah kan. Dia tengok hero seorang-seorang. Ingat ular satu dia ingat. Tu nama dia Nagin. Dia balas dendam seorang-seorang. Kadang dia menyorok orang katil. Kadang dia jadi perempuan seorang menyamar duduk atas katil. Kadang duduk dalam kereta seorang-seorang mati kena patuk. Tu cerita Nagin melekat dalam kepala otak orang Melayu. Hang bunuh ulang kemarin kan? Aku bunuh belakang rumah. Ular aku bunuh. Takut. Dia ada kawan tu. Nampak tak? Tuan-tuan ingatlah perkataan tu. Dia ada kawan tu. Dia mai cari tu. Betul ya Mat? Bawa pula. Dia mesti ada kawan tu. Dia sekok lagi cari hang tu. Pindah rumah orang tu. Pindah KL. Punya takut ke ulang tu. Pindah KL. Pindah ke KL. Orang masjid tahu. Pindah pasal ulang. Orang masjid pula kata. Ulang pandai naik bau. Oh sudah tuan-tuan. Pindah Australia pula tuan-tuan. La ilaha illallah. Dia punya percaya betara tu. Saya nak cerita apa Nagin? Ular tu dia ikut kita. Tunggu masa je nak patuk depa. Tunggu masa je. Begitulah bandingan dia kalau kita buat zalim pada orang. Bala tu tunggu masa je nak sampai kat kita. Jadi jangan seronok buat bala, buat susah pada orang, buat zalim pada orang. Baik fitnah, baik kata-kata, baik ngumpat, baik pukul, baik curi dan sebagainya. Lebih baik pergi minta ampun, lebih baik pergi minta maaf. Supaya bala tu tak jadi nagin pada kita. Baik, kita akan baca pula tajuk pada kuliah yang akan datang, sifat-sifat bilik syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berkati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.